Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kalau saya tengok dekat bahagian attendance ni baru 22 orang termasuk saya. Jadi ada lagi rakan-rakan anda yang belum masuk. Jadi macam biasalah, kalau awak rasa kawan awak ni ataupun best friend awak ataupun classmate ataupun housemate, roommate semua yang sepatutnya masuk kelas kita pada petang ni tapi belum masuk lagi, tolonglah ingatkan. Nanti ada pula isu yang terlajak tidur, tak bangun-bangun kan. Jadi tolong ingatkan, kejutkan dan minta mereka masuk ke kelas sekarang. Sebab kita akan mula kelas dan presentation bagi 2 kumpulan. Okey, sebelum mula ke kelas macam biasa kita akan mulakan membaca doa. Dengan bacaan doa dipersilakan Daniel Iman untuk ketuai bacaan doa. Okay. Baik, Madam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أسألك يا مذكر الخير وفاعله والآمن به ذكرني ما أنسانه الشيطان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أستودعك ما عملتني فاردده إلي إني بحاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Panjang siu. Amin amin ya rabbal alamin. Nak pergi mana Daniel? Daniel Iman nak pergi mana tu? Balik rumah, Madam, balik rumah. Di rumah, okey, hati-hati dalam perjalanan. Okay, baik, saya akan ambil attendance. Sebelum mulakan, nanti sebelum kita mula presentation, saya nak tunjuk sedikit draft markah-markah yang terkini yang anda telah kumpul. Okay, so kalau anda rasa macam markah anda ni macam tak dapat A, macam susah nak dapat A ataupun jauh nak dapat A, mungkin bahagian-bahagian contoh macam video, penglibatan dan juga final exam, anda perlu push hard untuk pastikan anda dapat A dan juga A+ bagi kelas curriculum. Okey, jadi sebelum presentation nanti 2 kumpulan tu, saya akan tunjuk dulu markah-markah anda. Kemudian baru kita tengok kepada presentation bagi 2 kumpulan. Okey, so saya akan bagi attendance dulu. Pertama, Aina Sofia. Aina Sofia. Ada. Okey. Anissa Juwairia. Anissa dan Anissa. Aina tolong ingatkan Anissa masuk kelas sebab dia dah berapa kali dah datang kelas. Tolong maklumkan kepada Anissa. Okay, next Auzin Laila. Saya, Madam. Okay, Imran Imtiaz. Imran Imtiaz ada? Ada, Madam. Okay. Muhammad Danish Zakwan. Ada, Madam. Okay, Muhammad Afi. Ada, Madam. Okay, Muhammad Daniel Iman ada. Muhammad Imran Hakim. Imran Hakim ada? Madam, dia lambat sikit, Madam. Okay, Putri Ayu Wahida. Putri Ayu Wahida ada? Okay, Azra Nafisa. Azra ada? Ada, Azra? Madam. Okay, Fazatul Natasha. Ada, Madam. Okay, Putri Nur Atira. Ada, Madam. Muhammad Syahmi.
Syahmi. Zaid Hanafi. Zaid ada Zaid. Nabil Fahim. Nabil Fahim ada. Mana ni? Kenapa ramai tak ada ni? Nora Syikin. Saya madam. Okay. Nurin Afika. Saya madam. Okay, ada Nurin Akila. Saya madam. Okay, Nurin Akila ada. Adu Awatif. Saya madam. Okay, Ahmad Irfan. Ada, madam. Ahmad Muhaimin. Saya ada, madam. Okay, Aiman Hadif. Ada, madam. Okay, Haris Aiman. Ada, madam. Okay, Jazli Irfan. Ada, madam. Hilmi. Ada, madam. Khairul Amrin. Ada, madam. Okay, Zarfan. Zarfan ada Zarfan. Lagi, Farizia. aku lagging. Zafran ada, madam. Dia lagging sikit lagi. Ada. Zarfan ada. Farizia. Hariziat. Sekejap. Hariziat ada ke tak? Ada. Hello. Okay. Okay, dengar. Okay, Aina Fikriya. Ya, saya. Zarifah Atira. Ada. Okay, saya ulang balik nama yang tak menyaut tadi. Anissa Juwariah dah masuk belum? Dah, madam. Okay. Imran Hakim. Okay, Putri Ayu Wahida. Okay, Syahmi Yusof. Zaid Hanafi. Nabil Fahim. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 orang yang tak menyaut. Kalau sampai habis kelas ni tak ada respon, saya anggap mereka tidak hadir ya. Jadi siapa yang berkawan dengan 5 orang ni tolong ingatkan diorang masuk ke kelas kita pada petang ini. Kalau tak sampai ending kelas tak ada respon, tak ada makluman, saya anggap mereka ponteng ataupun tidak hadir sebab tak ada siapa-siapa pun yang bagi tahu saya yang diorang tak datang kelas hari ni. Okay, jadi tolong kawan-kawan Ikut, lain madam. ingatkan. Ya, siapa tu? Imran, madam. Imran Hakim. Semua masuk. Okey, baik. Okay, jadi mana yang berkawan dengan Putri Ayu Wahida, Muhammad Syahmi Yusof, Zaid Hanafi dan juga Nabil Fahim, tolong ingatkan diorang masuk ke kelas dengan segera. Alright? Itu yang pertama berkaitan dengan attendance. Okey, yang kedua. Saya akan tunjukkan anda punya markah terkumpul setakat ini. Tapi bagi mereka yang belum present, yang belum bentang, untuk markah presentation anda tak ada lagi. So jangan risau kalau anda tengok kosong lagi. So mana yang dah present, markah anda dah ada. Markah quiz pun saya dah semak anda punya jawapan, dah ada markah. Dan untuk markah untuk sesi counselling, alhamdulillah semua dah buat appointment dan semua dah buat sesi dengan Kak Lin. So semua 30 orang akan dapat full mark untuk bahagian sesi counselling. Alright, saya akan tunjuk. Okey, boleh nampak ke skrin saya? Nampak, madam. Okey, nampak Okey, kalau anda tengok, saya ada pecahan sebanyak 6 bahagian dan 6 bahagian ini mewakili untuk 100%. Maksudnya 100% bagi semester ini. Pembentangan 25%, sesi counselling 10%, quiz 20%, video refleksi ni berkaitan dengan video refleksi wacana semarak patriotisme tu. Yang ni buat secara berkumpulan 10%, peperiksaan akhir 30% dan juga penglibatan 5%. Maksud penglibatan tu respon anda semasa kelas, respon anda di WhatsApp, respon anda dengan kawan anda semasa sesi soal jawab, sesi pengumuman pemenang dan juga sesi yang berkaitan dengan kelas kita lah. Alright? So kalau anda tengok contoh macam kat sini Aina Sofia kan, pembentangan dia dapat 20, sesi counselling 10,
kuis 16. Video refleksi, peperiksaan akhir dan penglibatan ni belum ada markah kerana anda belum hantar lagi video refleksi, anda belum jalani peperiksaan akhir dan belum ending lagi kelas kita untuk saya bagi penglibatan berapakah markah atau persen untuk penglibatan ni. So nanti bila anda total up barulah akan dapat per dengan 100%. Okey, so inilah markah-markah yang terkini. Okay, sambil-sambil tu mana yang nama dia saya tak dapat nama penuh dekat sistem. So saya nak mereka yang saya sebut nama ni mohon respon untuk dapatkan nama penuh anda. Okey, Aujudi Laila ada? Ada madam. Okey, Aujudi Laila binti apa ya? Khairul Fazril. Sekejap saya tulis kat chat. Khairul Fazril. F-E-Z-R-I-L. F-E-Z-R-I-L. Khairul Fazril macam ni? Alright. Okay, thank you. Okay, lagi nama siapa yang tak penuh ni? Okay, ni markah-markah terkini Boleh take note lah siapa yang dapat full mark. Contoh macam Putri Noktira ni, pembentangan dapat 25/25. Maksudnya ada something yang lebih extra daripada kumpulan Putri ni berbanding kumpulan anda yang lain. Okay, tengok kalau kuis pun markah dia tinggi, 19/20. Okay, maksudnya jawapan, kertas jawapan memenuhi skema ataupun memenuhi kehendak yang soalan tu nak. Alright. Okay, ni contoh antara result yang bagus. Okay. Nama siapa lagi tak penuh. Kalau anda tengok nama-nama ni, kalau anda rasa macam nama anda ni bukan nama penuh anda, nanti maklumkan. Okay, siapa sebutkan? Okay, nama Audrey seorang je. Yang lain semua nama betul nama penuh. Okay. Nama saya madam. Nama siapa tu? Muhammad Dennis Zakwan bin Muhammad Azli. Dennis Zakwan sabar mana nama? Nombor apa? Nombor 5. Nombor 5. Bin? Azli. L-L-E-Y. E-Y macam ni? L tu double E tu satu. Okay. Betul. Alright, thank you. Okay, yang lain ada lagi pembetulan nama? Okay, jadi take note yang anda belum hantar video refleksi, nanti saya akan maklumkan bila due date dia. Dan pastikan buat secara berkumpulan jangan buat secara individu. Kemudian peperiksaan akhir ni, kemungkinan besar peperiksaan akhir kita akan buat secara oral test. Maksudnya on the spot, spontaneous. Saya soal, anda jawab. Ikut apa yang kehendak soalan tu nak lah, maksudnya jawapan tu. Dan buat secara individu. Di mana contoh kita buat dalam kelas ni, saya akan panggil nama, bagi soalan, anda jawab. Alright. Dan penglibatan ni akhir sekali lah. Untuk ending kelas, berapa persen saya nak bagi. Contoh kalau saya rasa macam, siapa ni? Katalah Daniel Iman, selalu baca doa, selalu datang, selalu respon. Mungkin saya bagi dia 5. Okay. Mana yang senyap, mana yang saya macam tak perasan pun dekat kelas ni, mungkin saya bagi 1. Okay. Itu depends pada penglibatan anda. Okay. Alright. So semua jelas berkaitan dengan pemarkahan untuk kelas HPD 119B. Faham Faham, madam. Okay, bagus. Alright, jadi saya dah ambil attendance dan juga saya dah terangkan berkaitan rubrik pemarkahan. Kita akan teruskan kepada pembentangan. Okay, pembentangan hari ini ada 2 kumpulan. Yang pertama, definisi remaja dan rakan sebaya yang akan disampaikan oleh Nurin Akila dan juga Nurin Afiqah. Dah bersedia ke kedua-dua ni? Dah, madam. Okey, baik. Kumpulan kedua nanti berkaitan tajuk perkembangan remaja dan rakan sebaya yang akan disampaikan oleh Muhammad Hilmi dan juga Haris Aiman. Dah bersedia ke kedua-duanya? Sudah, madam. Okey, sudah. Kita nampaknya dua kumpulan dah bersedia. Kita mulakan dengan kumpulan definisi remaja dan rakan sebaya. Jadi saya persilakan Nurin Akila binti Norehan dan juga Nurin Afiqah Alisha binti Rozaini untuk menyampaikan pembentangan mereka pada petang ini. Dipersilakan.
Madam, boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afika Alisha binti Rozaini dan saya akan membentangkan tentang tajuk definisi remaja dan rakan sebaya bersama rakan sekumpulan saya, Nurin Akila binti Nurrehan. Okay. Apakah itu remaja? Menurut Kamus Dewan, remaja bermaksud sudah cukup umur ataupun muda, dan menurut Rogers, adolescent iaitu membawa maksud remaja bermaksud membesar menjadi matang. Zaman remaja juga dikatakan bermula dari akhir balik dan berakhir apabila memasuki alam dewasa. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa zaman remaja bermula pada 13 tahun dan berakhir pada 21 tahun. Untuk perubahan remaja, ciri-ciri perubahan remaja ni terbahagi kepada 3 aspek. Perubahan fizikal, perubahan emosi dan juga perubahan sosial. Jadi untuk remaja mengalami perubahan fizikal dan perangai mereka akan menjadi lebih sesuai dengan jantina. Contohnya bagi remaja lelaki, bahu mereka akan menjadi lebih bidang dan suara mereka akan menjadi lebih garau. Perangai mereka juga akan menjadi lebih sedikit kasar daripada sebelumnya. Dan untuk remaja perempuan, suara mereka akan menjadi lebih nyaring dan mereka akan menjadi lebih malu di halayak ramai. Okey, untuk perubahan emosi. Remaja akan mengalami perubahan emosi dalam kehidupan seharian. Jadi untuk perubahan emosi ni, kita seperti yang kita tahu, remaja akan menjadi lebih sensitif dalam menjalani kehidupan seharian. Contohnya, kalau remaja tersebut membuat salah dan kawan-kawan mereka menegur, dan dia akan cepat terasa hati. Dan untuk akhir sekali, perubahan sosial. Untuk perubahan sosial ni, remaja dapat membuat keputusan dengan lebih matang dan juga remaja akan lebih banyak bergaul dengan orang yang mereka selesa dan percaya. Untuk membuat keputusan dengan lebih matang ni, remaja akan tahu yang mana perkara baik dan mana yang perkara yang buruk. Jadi mereka akan dapat membuat keputusan yang baik untuk diri mereka sendiri. Untuk lebih banyak bergaul dengan orang yang mereka selesa dan percaya ni, remaja akan mempunyai ramai kawan. Tapi kalau dalam contoh, dia ada 10 orang kawan, dalam 10 orang kawan tu hanya satu ataupun dua sahaja yang dia selesa untuk bercerita dan berkongsi pendapat dan masalah dia, sebab rasa dia percaya dekat orang tu. Okay, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Nurin Akila. Okay. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan lebih lanjut tentang definisi rakan sebaya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rakan sebaya ialah sahabat yang sama umurnya. Selain daripada itu, rakan sebaya juga ditarifkan sebagai sahabat daripada lingkungan yang sama dan suka bersama dalam pelbagai aktiviti. Dalam kata lain, mereka mempunyai minat yang sama. Sebagai contoh, mungkin mereka suka menonton drama-drama Korea, suka mendengar lagu-lagu K-pop dan juga minat dalam sukan yang sama seperti badminton dan bola tampar ataupun sukan-sukan yang lain. Seterusnya ialah ciri-ciri rakan sebaya yang positif. Yang pertama adalah menghormati ibu bapa dan orang tua. Sebagai contoh, mereka menggunakan tutur kata yang baik, perkataan-perkataan yang sopan dan sentiasa mendahulukan orang tua dalam sesuatu perkara. Yang kedua adalah mempunyai sasiar dan tingkah laku yang baik. Contohnya, rakan sebaya sentiasa senyum kepada orang dan sentiasa memberi salam kepada orang yang lebih tua dan menghormati orang. Yang ketiga adalah rajin membaca dan bijak dalam pelajaran. Dan yang keempat adalah menepati masa. Menepati masa boleh ditarifkan sebagai melakukan sesuatu mengikut waktu yang ditetapkan. Jadi sebagai contohnya, mereka sentiasa menghantar assignment on time apabila pensyarah suruh hantar. Contohnya, bila due date assignment tu 16 Jun, so mereka hantar dalam waktu yang ditetapkan dan tidak suka menangguh kerja. Seterusnya adalah ciri-ciri rakan sebaya yang negatif. Terdapat 4, iaitu tidak menghormati orang-orang tua. Sebagai contoh, mereka menggunakan bahasa yang kasar dan meninggikan suara terhadap orang tua apabila bercakap dengan orang tua. Yang kedua adalah suka membuli. Sebagai contohnya, mereka suka meminta duit perbelanjaan daripada orang yang lebih muda daripada mereka. Jadi itu pun sudah dikira sebagai membuli.
Yang ketiga pula adalah terlibat dalam gejala-gejala sosial. Sebagai contoh adalah dadah, hisap rokok dan menyertai kumpulan yang bersenjata ataupun kumpulan-kumpulan motor ataupun kumpulan-kumpulan yang ganas. Dan akhir sekali adalah ponting kelas atau sekolah. Jadi sebelum kami mengakhiri pembentangan kami, mari kita semua beralih ke kuis dan saya harap semua boleh join kuis yang kita orang buat. So, Nuri Afrika akan share kuis. Mana stop ya? So semua cuba enter code tu. Boleh tak? Nurin boleh share link dekat dalam ruangan chat. Nanti takut siapa yang guna phone ke kan. Boleh klik saja dekat link tu. Okey Nurin, boleh entertain kawan-kawan awak untuk masuk join. Bagi tahu mereka masuk, galakkan mereka masuk. Promote lah, promote. Jomlah masuk. Senang je, type quiz kat Google, masukkan kod. Senang je, quiz je. Dia tak keluar Nurin nama-nama yang masuk. Sebab saya tengok kalau kat skrin ni macam baru 8 orang. Dia tak keluar Mika. Okey, so sebenarnya dah berapa orang masuk? 9. 9. Okey, jadi yang lain mana masuk? Macam biasa saya nak 20 ke atas baru kita mulakan quiz. Okey, saya tengok kat sini ada 23 orang kelas kita. So pastikan 20 orang lah maksimum dapat masuk join. Kesian kawan awak ni dah bermikir, mengerah idea, membuat soalan. Okey, masuk lagi 11 orang, baru 12. Sebab tak nampak nama kan, jadi saya tak boleh nak pick mana nama yang tak masuk lagi ni. Sekarang kalau saya pick, orang tu dah masuk pula. Okey, masuk lagi baru 14 orang. Masuk. Ada hadiah. Tempat pertama, kedua, ketiga. Okey, masuk. Ada hadiah. Okey, pembentang kita dah sediakan hadiah yang lumayan. Okey, masuk. Okey, baru 16 lagi. Lagi masuk. Okey, 17. Lagi 3 orang. Nak cukupkan 20. Cepat lagi 3 orang. Madam, Okey, saya. tadi saya dah masuk tau. Puteri Ayu. Puteri Ayu sekejap. Saya masuk tadi. Okey, Puteri Ayu itu dah masuk. Yang 3 orang ni Syahni, Zaid Hanafi, Nabil Fahim. 3 orang ni masih belum masuk Okey, tolong ingatkan lagi 3 orang ni. Hari tu tak masuk kelas sebab terlajak tidur. Ni tak masuk sebab apa pula ni. Okey, dah 18 orang, lagi 2.
Masuk. Cepat sikit. Ada satu lagi grup ni. Siapa yang tak boleh masuk tu tulis kat ruangan chat. Kenapa tak boleh masuk? Masalah lain ke? Telefon dan masalah lag ke? Okay, kalau tengok sini ada 24, tolak saya 23, tolak Nurin 2 orang ni. Tinggallah berapa? 21. 19, lagi seorang. Lagi seorang ni. Cepat. Nurin ada berapa soalan? 7 tak silap. 7 je. Okey, dah cukup 20 orang tu. Alright, boleh start Nurin. Tak ada sound ni Nurin. Masa share screen tu kena klik include sound. Kalau belum include, dia tak dengar ni. Awak X pula and then share tu awak klik include computer sound. Baru dengar suara dia. Kalau ada music. Dekat share tu tekan pangkal. Okay, and then share lagi sekali. Nampak tak perkataan include computer sound? Okay. Klik include computer sound tu baru ada music. Ataupun suara. Ya, baru dengar, baru dah macam. Boleh jawab yang lain? Kalau tengok tanda pertama sekali ni. Aina Cinta. Aina Joya ni. Nombor 2 ni. Nombor 3 Noris.
Okay, siapa pemenangnya Nurin? Oh, pemenang dia adalah Tias, Hilmi dengan Tir. Jadi tiga-tiga pemenang ni boleh PM kami lepas kelas minta hadiah. Kalau nak PM, kalau tak nak alhamdulillah. Okey, tempat pertama Imran Imtiaz, tempat kedua Hilmi, tempat ketiga Tir. Tir ni adakah Atira, Putri Atira? Tak, Putri Atira, saya perempuan Nazarifah kan? Atira. Oh, Nazarifah Atira. Okey. Jadi tempat pertama tadi Imran Imtiaz, kedua Hilmi dan ketiga Nazarifah Atira. Jadi tanya diucap kepada pemenang, anda bolehlah claim hadiah kepada claim hadiah daripada ni lah pembentang Nurul Afika dan juga Nur Akilah. Okey, ada apa lagi Nurin? Tak ada. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Sama-sama diucapkan. Okay, terima kasih juga atas pembentangan yang baik tadi. Cumanya, okey, kalau awak tengok tajuk dia berkaitan dengan definisi remaja daratan sebaya. Sangat pendek. Sebab definisi ni memang pendek kan. Satu slide. Ibarat kalau kita present tajuk yang besar, definisi ni dia satu slide je. Tapi okey lah, so far awak boleh panjangkan, boleh kelaskan dengan ciri-ciri kan. Tambahkan dengan ciri-ciri untuk memanjangkan awak punya presentation. Selain itu, cari lain untuk panjangkan lagi tempoh dan juga nak memperkukuhkan lagi buat aktiviti dengan rakan-rakan anda. Okey. Contoh antara aktiviti yang saya boleh suggest. Sebabnya aktiviti ni awak boleh fikir sendiri, rangka sendiri. Tak perlu ikut skema ataupun perlu ikut design orang lain ke apa. Benda tak boleh create je sendiri. Ini kebebasan untuk aktiviti. Okay, sebagai contoh, manakah tajuk ni pendek? Sebab ni markah pembentangan kita 25% kan. 25% tu kalau pembentangan dalam 10 atau 15 minit macam tak berbaloi lah. Sebab ada kumpulan yang dapat tajuk paling panjang. Contohnya macam tajuk berkaitan dengan prinsip falsafah, etika, ciri-ciri peranan kaunselor. Itu merupakan tajuk-tajuk yang besar, yang panjang. Okey, jadi untuk tajuk definisi ni sebab dia pendek, mungkin awak boleh selitkan dengan aktiviti. Okey, sebagai contoh, saya baru terfikir tadi macam mana nak bantu kumpulan ni akan datang in case kalau mana-mana kumpulan yang dapat tajuk pendek-pendek ni, macam mana awak nak dragkan masa tu, mungkin boleh tambah dengan aktiviti. Okey, pertama, semua orang sediakan satu kertas A4 ataupun satu kertas yang putih, yang bersih, yang tak ada conteng-conteng. Kemudian ambil marker atau pen, kita lukiskan tapak tangan anda. Macam saya ni, saya gunakan tangan kiri lah sebab saya right-handed. Saya gunakan tangan kanan untuk lukis tangan kiri saya. Okey, semua orang buat. Termasuk pembentang Nurin 2 orang ni pun sama buat juga. Alright. Ambil tangan anda, ambil kertas putih, gunakan marker ataupun pen. Cuba lukiskan tangan anda macam ni. Pastikan dapat 5 jari Okey. Alright. Semua orang dah buat ke? Kalau dah buat, boleh bagi respon dah buat ke belum? Semua orang dah buat ke? Cuba buka kamera. Siapa yang boleh buka kamera tu, sila buka kamera. Sebabnya kita nak tengok kan anda buat ke tak, boleh buat ke tak. Siapa yang boleh buat kamera, buka kamera. Jangan risau, aktiviti ni mudah-mudah, relax, santai-santai saja. Dia tak ada betul, tak ada salah. Okey, Nurin dua-dua Nurin dah buat. Okay, sebab saya nampak Nurin je, yang lain-lain ni kalau boleh buka kamera, bukalah kamera. Alright. So, saya nampak Imran Hakim pun dah buat. Okey, bagus. Okey, sekarang ni, nampakkan ruangan tengah kosong ni, kat tapak tangan ni, kita punya tapak tangan ni. Okey, ada ruang kosong sini. Okey, sila tuliskan nama kawan baik anda. Seorang je. Tak kisahlah lelaki ke, perempuan ke. Okey, tak kisahlah dalam UiTM ke, luar UiTM ke. Okey, tulis nama kawan baik anda. Awal. Ya, Amri, kenapa tu? Okey, boleh tuliskan nama kawan baik anda.
Alright. Lepas dah tulis nama kawan baik anda, okay, sekarang ada 5 jari kan? Okay. Di setiap jari ni, okay, di setiap jari ni kita nak ambil benda yang baik lah, yang baik, yang positif, yang bagus, yang elok-elok saja. Okay. Tadi kumpulan Nurin ni dia dah bentangkan tentang tambahan tentang ciri-ciri rakan yang apa tu? Rakan yang baik kan, yang positif, yang negatif pun ada juga. Sekarang kita ambil yang baik, yang positif. Okey, dah tulis nama rakan anda tadi, contoh. Bisa saya tulis nama kawan baik saya, Azira. Katakanlah nama kawan baik saya, Azira. Jadi setiap jari ni, sila tuliskan sifat ataupun personality ataupun ciri-ciri yang baik, yang elok, yang positif, yang awak boleh contohi, yang awak kagumi, yang awak rasa macam idol ke. Cuba tulis kat setiap jari ni. Contoh, katakanlah saya tulis Azira. Yang pertama saya tulis apa? Suka membantu orang susah. Katakanlah itu contoh ciri yang baik. Yang kedua apa? Katakanlah suka meluangkan masa bersama rakan-rakan. Suka meminjamkan duit kepada kawan-kawan. Benda-benda yang baik. Benda-benda yang awak rasa benda tu idola awak. Rajin belajar ke. Terpulang lah. Terpulang depends pada kepribadian rakan baik anda tu. Cuba setiap orang tulis nama kawan baik dia dan juga tuliskan kriteria ataupun personality yang baik tentang rakan anda. Okay, saya pun buat juga ni. So kita buat sama-sama. Nanti mana-mana nama yang terpilih tu saya pick. Cuba anda share. Buka kamera, share dengan rakan-rakan anda apa yang anda nak kongsikan tentang rakan baik anda. Alright. Semua dah Okay, saya nampak Sarah Amri pun dah share. Dah tunjuk. Okay, saya pun dah siap. Okay, yang lain macam mana? Nurin? Dua-dua Nurin pun dah? Okay, yang lain-lain macam mana? Okay, Nurin dah. Okay, yang lain mana? Saya nak dengar suara yang lain tu. Saya tak nampak ni. Anda dah buat belum? Belum, madam. Okay, belum. Imran belum lagi. Okay, yang lain? Tangan kiri tak apa, madam? Dia tak kisah. Terpulang. Kalau awak rasa awak kidal, awak tu kisah kanan. Yang tulis tangan kiri, yang tulis tangan kanan boleh buat tangan kiri. Okay, sebelah Nurul Afiqah siapa tu? Nurul Syikin kan? Okay, so saya dah nampak 3 orang, 4 orang tadi campur Amri. Okay, yang lain-lain mana? Audrey dah buat Audrey? Sekejap tengah buat. Okay, Ahmad Muhaimin pun dah buat. Okay, bagus. Okay, saya nampak Muhaimin. Bagus. Thumbs up. Okay, mana yang lain-lain ni? Kalau anda rasa macam, saya ada kawan baik ke? Masa ni lah awak nak fikir, nak kenal pasti. Sebenarnya awak ni ada kawan baik ke tak? Alright, yang lain-lain mana? Okay. Pupu dah buat Pupu? Saya dah buat, madam. Tapi sebab ramai sangat dalam bilik. Alright. Okay, next Afi dah buat? Okay, Imran Hakim dah siap. Okay, bagus. Okay. So, okay, saya anggap semua orang dah siap lah. Memandangkan ramai yang dah siap. Saya pun dah siap. Okay. Saya share saya punya dulu. Boleh nampak? Okay, pertama kawan baik saya nama dia Azira. Okay. Secara ringkasnya nanti saya nak anda ceritakan sedikit bagaimana detik pengenalan anda dengan mereka dan apa yang momen buatkan anda jadi kawan baik mereka. Alright? Contoh saya share. Okay, nama kawan baik saya Azira. Okay, saya kenal Azira ini semasa saya dalam melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di UPM Sedang. Masa tu saya tengah buat degree untuk kaunseling dan Azira ini merupakan kawan baik saya. Okay, kami kenal masa semester 1 sebabnya
kami satu course. And then tahun kedua baru start rapat sebab masa tahun 2 tu ada kawan-kawan ataupun rakan-rakan kosmet lain kena buang college sebab tak aktif. Kalau kat UPM ni kita kena kumpul merit. Siapa yang aktif je boleh stay college. Jadinya saya dengan Azira ni dapat stay college daripada first sem sampai final sem. Itu membuatkan saya dan juga Azira menjadi kawan baik dan alhamdulillah sekarang walaupun dah kerja masing-masing duduk jauh, Azira duduk Selangor, saya duduk Johor tapi kami masih lagi kontak. Okey. Antara ciri-ciri ataupun personality dia yang saya kagumi, pertama dia seorang sangat baik hati. Okay, dia sangat baik hati. Kemudian kedua dia suka memuji orang. Kadang benda remeh, benda kecil pun dia rasa macam wow. Sampai yang kita rasa bangga, kita rasa gembira, kita rasa seronok. Kemudian dia juga bersungguh dalam membantu orang lain. Walaupun masa tu dia tengah susah, tapi ada orang minta tolongan dia, dia sanggup tolong orang lain juga. Tu yang saya macam push, respect lah sebab kadang-kadang kita rasa macam aku tengah susah, kenapa aku nak tolong orang lain kan? Tapi dia lain. Kemudian dia juga pandai ambil gambar dan video. Macam saya tak kurang aktif dengan media sosial. Tapi disebabkan dia pandai ambil gambar dan juga pandai ambil video, dia masa zaman degree tu, penuhlah gambar saya, penuhlah video saya dalam media sosial dia. Sebab dia suka ambil gambar orang, video orang kan. And then yang kelima, dia juga berfikir secara kritis dan kreatif. Saya selalu cakap dengan dia ni boleh jadi ahli politik sebab pemikiran dia tu lebih hebatlah daripada saya. Maksudnya dia boleh berfikir secara kreatif dan kritis. Macam orang yang malah fikir benda-benda politik kan tak minat kan. Macam dia minat. Okay, ni contoh. Contoh ciri-ciri ataupun personality rakan baik saya yang positif, yang memberi kesan baik kepada saya. Okay, so saya nak pembentang dulu kongsi. Yang pertama, Nurin Akila. Cuba anda kongsikan tentang rakan baik anda. Hi, madam. Oh ini. Rakan baik saya Nurin dengan Ikin. Alright. Yang pertama saya tulis adalah caring. Sebab selalu ambil berat pasal saya. So sweet. Dengan meluah pasal orang sebelah je. Diorang suka bantu saya dalam pelajaran. Alright. Kalau saya tak faham ke apa, saya akan tanya diorang. Diorang boleh jawab lah. Yang ketiga, diorang suka belanja saya makan. Sebab saya suka makan. Jadi diorang akan belikan makanan untuk saya. Macam aiskrim ke, coklat ke. Keempat adalah diorang suka buat lawak. Kadang-kadang benda yang diorang cakap saya tak lawak tapi saya suka. Dan yang last kali periang. Alright. Happy go lah. Macam mana boleh kenal Nurin Afiqah dan juga Nur Syikin ni? Macam mana boleh kenal? Kenal online masa SEM 1. Saya yang approach diorang dulu. Okay. Sweet. Nasib baik perempuan-perempuan. Kalau lelaki perempuan ni dia boleh jatuh cinta tak? Bukan nak. Okay, Nurin Afiqah pula. Cuba share. Okay. Okay, nampak? Okay. Letak kawan baik saya Nurin Akila. Okay. So, ciri-ciri yang pertama dia rajin. Pada saya dia seorang yang sangat rajin dan sangatlah teratur sebab dia memang rajin buat nota dan kalau ada assignment ke apa, dia orang yang pertama yang akan siap. Okay. Lepas tu, dia juga suka meluangkan masa bersama rakan-rakan. Kalau Akila ni, dia memang kuat cakap. Jadi, kalau dia memang akan datang bilik saya dan Ikin untuk bersembang. So, kadang-kadang bersembang benda yang macam apa jadi dekat hari tu ataupun kadang-kadang bertanya pasal pelajaran. Okay. Next, dia juga pemurah. Kalau kita orang jenis yang selalu keluar. Lepas tu bila keluar kita orang akan jenis yang macam kau bayar yang ni, aku bayar yang ni. Boleh nego antara each other, pemurah. Boleh belanja each other macam tu. Yang nombor 4, periang. Periang ni sebab dia suka bercakap, so dia yang paling bising. Dia hidupkan suasana dalam kumpulan tu. Last kali
Cantik. Dia pandai bergaya. Macam mana Akilah, rasa terharu tak? Terharu sangat. Okey, wait. Terima kasih Zulafika. Okay, Nur Ashiki nak kongsi tak? Jalan-jalan kat sebelah tu. Boleh. Okey. Saya tak tulis nama Nurin Akilah dengan Zulafika. Saya tulis ni nak kawan baik saya daripada sekolah menengah lagi. Okey. First, dia dekat ini jari apa? Berjari. Dia supportive. Dia sangatlah sentiasa tolong saya. Dia sentiasa support saya apa yang saya buat lah. Dia kata apa-apa je yang kau buat asalkan kau bahagia. Lepas tu second, dia sentiasa berjasa. Maksudnya dia selalu tolong saya. Lepas tu dia selalu berjasa. Lepas tu yang third, dia sangat-sangat prihatin. Saya ingat lagi waktu form 3 saya demam dalam 4 hari macam tu, dia jaga saya 4 hari tu. Dari malam tu dia tak tidur sebab jaga saya. Lepas tu yang keempat, dia good listener. Maksudnya setiap kali saya ada masalah, dia dengar. Walaupun benda yang sama je saya ulang tapi dia dengar je. Dan yang terakhir, dia seorang penyabar. Sebabkan dia tu terlalu baik sampai kan macam ada je orang ambil kesempatan atas dia. Tapi dia tak pernah merungut. Dia sentiasa sabar. First counter saya dengan dia waktu form 3. Waktu tu saya kena tinggal dengan kawan yang sebelumnya. Dan waktu tu dia datang dekat saya lah. Itu dah jadi. So sampai sekarang masih kontak, masih berkawan? Sampai sekarang. Okey, bagus. Okey, thank you kepada tiga-tiga ni. Okey, next kita ambil pelajar lain. Okey, tadi yang saya nampak Cik Imran Hakim. Imran, boleh kongsi? You madam? Okay, boleh share? Share. Ayut. Saya pilih awak. Apa saya cakap yang mana? Boleh. Saya pilih Iman. Iman mana ni? Daniel Iman ke? Daniel Iman. Okey, Daniel Iman. Okey. Sebab dia apa tu? Iman MTS okey ke tu? Iman Hakim tiba-tiba putus pula. Baru nak dengar saya. Tak tu Daniel Iman madam, sorry. Oh, tu Daniel Iman. Okay, Daniel sabar, jangan bunga-bunga dulu hati. Kita belum dengar lagi apa kriteria yang baik tu. Imran Hakim ada tak? ada. Ada. Kita ulang balik. Tak dengar tadi yang first. Daniel Iman madam Sebab saya pilih dia sebab dia selalu bantu saya lah. Kalau macam task tu ada last minute, kita mau teringat ke apa, dia akan buat sekali dengan saya lah. Maksudnya kalau kita sekarang, kalau nak berhubung, kita guna Discord. Selalu macam orang lain guna Google Meet, kita guna Discord. So dia akan masuk dan Discord tu kita lain saya lah. Lepas tu dia ni rajin buat kerja. Kalau bagi task tu memang cepat lah dia buat. Memang sangat cepat lah. Kalau kita minta hari Khamis, sebelum hari Khamis, Rabu ke hari Selasa mesti dah hantar. Lepas tu dia selalu call saya bangun tidur lah. Kalau macam tadi lah, macam tadi saya terlajak masuk kelas, dia selalu call, selalunya pagi-pagi dia call saya. Lepas tu dia selalu, kalau kita pergi lepak ke apa, dia akan selalu kita belanja kita orang makan lah. Selalunya kita orang berlima, so dia akan belanja makan kat selalu. Sebab dia ada buat part time apa semua, so dia banyak duit. Dia cakap yang tu lah kat kita orang, so kita orang aku lah. Last sekali dia jenis yang kalau dia lambat buat kerja and dia rasa menyusahkan kita orang, dia akan minta maaf banyak-banyak lah. Selalunya lah. Tapi kadang-kadang tak jugalah. So itu lah video. Kenal kat mana Daniel Iman ni? Online juga? First time kita kenal online lah. Tapi dah selalu jumpa. Okay, alright. So, thank you Imran Hakim. Okay, nampak Daniel Iman dah bunga-bunga cinta dah.
Okay, sweet juga friendship orang lelaki ni punya. Alright, thank you Imran Hakim. Okay, next. Saya nak yang jangan dengar suara ni. Ahmad Muhaimin ada? Tadi saya nampak dia pegang kertas. Saya ada madam. Okay, boleh share, boleh tunjukkan? Sekejap Okay. So saya nak present kawan saya. Nama dia Nick. Okay. So saya kawan dengan dia daripada daripada kita orang tadika lagi sampai sekarang. Okay. So kita orang tadika sama-sama kecuali Muhaimin tak dengar. Termute tu. Termute. jangan main jangan main. Okay. Okay. So adik kawan saya, so saya kawan dengan start kita orang berpisah daripada sekolah menengah. Saya dah ke Perak, dia pun dah ke ni, dia sekolah menengah kat Johor je. So kenapa terputus pula? Apa remove ni? Okay. So kawan saya ni antara lima ciri-ciri dia. First kali dia suka bagi semangat kat saya pun suka bagi semangat kat dia. Okay, terutama sekali sejak ni baru 2 minggu lepas. Dia sekarang belajar dekat Politeknik Sultan Ibrahim Pasir Gudang tu. Okay, dia kereta dia hilang, kena curi, ada orang curi. So dia tinggal kat depan je, kena curi kereta dia. Okay, itu dia memang dia dah blank dia kata dia dah blur, dia tak boleh buat apa kat sana. And then saya pun bagi semangat kat dia pun kadang-kadang bagi semangat kat saya. Mostly masa nak dekat SPM dululah. Okay. Next, dia baik hati. Dia banyak kali kadang-kadang kalau keluar makan, kita satu benda saya suka kalau lepak keluar makan dengan dia berdua je. Kita orang suka, contoh macam kalau saya bawa kereta, dia belanja makan. Kalau dia bawa kereta, saya belanja makan. Kadang minyak pun saya tinggal ke tepi pintu je. Bagilah tak kisah berapa, janji tinggalkan duit minyak untuk dia. Okay. And then kita orang suka kongsi masalah. Kadang dia gaduh dengan girlfriend dia kan. Kadang dia cerita lah dengan saya. Kadang kita kongsi masalah, and then kadang-kadang kalau dia sedih lagipun dia ayah dia dah meninggal daripada dia kecil. So kadang dia tak ada siapa lah nak luah kan. Mak dia pun kerja selalu. So kadang dia cerita dengan saya apa-apa masalah yang dia hadapi lah. And then next dia member lepak saya. Kalau balik asal cuti SEM ke apa ke, memang kita orang akan plan dengan, kadang ada member lain juga kita orang plan nak pergi Desaru ke, kadang nak pergi Mersing ke, lepak-lepak pantai ke, buat BBQ tu. And then last kali dia ada dengan saya waktu saya susah dan senang. And then waktu tu saya time tu memang tak cukup kewangan time tu. Kita nak minta mak ayah kan malu. So kita macam tanya ada Dam, kau ada duit Nick, kau ada duit lebih sikit tak? Dia pun kadang hulu-hulu sikit, cakap pakailah dulu, bayar aku tak kisah bayar bila-bila pun. Kadang dia pun tanya saya nak pakai duit ke tak. Tu je. Tu je lah pasal kawan saya. Ni Adam. Okay, baik. Terima kasih Muhaimin. Okay, nampaklah Muhaimin sayang sangat kawan dia. Nampak bersungguh dia bercerita tu. Kita boleh feel dia punya friendship, relationship tu. Okay, ada tak ahli kelas lain yang nak share? Kod ada yang rasa macam nak share. Siapa tu? Siapa tu? Sebelum saya tutup peluang ni, baik angkat tangan siapa yang nak jawab tu? Siapa yang nak share? Saya madam, saya. Deni Iman. Mau Deni Iman. Okey, baik. Deni Iman, cuba share pasal kawan awak. Mana pula orang ni tadi kata nak share? Ada dugaan online, tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang. Segan kot madam. Saya nak. Ya, dengar. Cuba share apa? Okay madam, saya nak share sikit. Iman, apa tu mute tu? Mute. Okay madam. Saya tengok ni siapa yang mute saya ni. Okay. Sahabat saya sekarang yang dekat UiTM ni ada 4. Imran Imtiaz, Deni Zakwan,
Imran Hakim dengan ada Haris Daniel. Diorang ni medium. Yang paling saya kagum lah. Paling kagum. Diorang ni tak berkira medium. Saya pernah satu kali tu medium. Mute tu, mute. Man, kalau tak nak bercakap, saya cakap dah, Man. Orang tengah semangat Saya dengar. marah betul siapa dalam mute. Medium, mute orang tu medium. Okay. Saya pernah satu kali tu medium. Accident waktu tengah malam tau. Time tu dalam pukul 11 malam macam tu. Imran Imtiaz ni medium. Dia daripada Putrajaya, jauh daripada tempat saya dekat Petaling Jaya. Dia datang, dia ambil saya, dia bawa saya pergi hospital. Lepas tu madam, kos untuk towing motor, lepas tu untuk rawatan medical semua. Imran Imtiaz, Danish dengan Imran Hakim. Mute sekali tu. Awak dia saya sampai tertekan agaknya. Ada orang mute madam, saya geram betul lah. Dia tak nak dengar ke saya cakap. Saya time tu madam, kos dia kos towing medical pun semua dekat 800 tu. Dia orang tolong saya madam. Dia orang bagi duit apa semua kan. Ada orang bagi. Kadang dalam 200. Lepas tu Imran Hakim ada bagi amount dia dekat dengan 800 juga. Lepas tu kadang pernah satu kali tu madam, saya waktu cuti STEM, saya kan tak tahu nak buat apa kan. Jadi Imran Imtiaz ni kutip saya jadi staff untuk company bapak dia. Gaji 2,000 madam. Jadi hamba madam. Lepas tu kadang diorang ni, kalau kan macam tadi Imran Hakim cakap kan, saya selalu kejutkan diorang. Dia tak semuanya macam tu madam. Mute lagi. Okey, apa? Kadang diorang yang tolong saya siapkan task, assignment pun semua kan. Kadang macam Imran Hakim ni dia pandai ekonomi. Tias ni dia pandai account. Lepas tu ni kos engineering kan, tiba-tiba ekonomi account lah. Lepas tu Danish ni madam, dia pandai marketing tau madam. Saya tak tahu nak percaya ke tak ni. Awak semua ni kos engineering. Diorang banyak bantu saya, banyak bantu saya hingga sampai mute tu, mute. Siapa yang main mute tu? Daniel, madam. Kan? Daniel. Madam. Kenapa double pula ni? Lepas tu awak semua kos bisnes. Okey, logik boleh percaya. Alright. Lepas tu lepas saya kadang lepas saya Teruslah. Ataupun dia remove. Ada yang berbulu ke dengar dengan Imam cerita? Madam, saya rasa tu je lah. Kalau panjang-panjang nanti orang tak suka. Full lain nampak. Jadi kalau panjang-panjang orang tak suka kan. Jadi sampai situ lah. Tapi saya sangat menghargai lah diorang bantu saya. Orang nak present, Okay. Tukar phone ke? Okey, baik. Okey, so sebenarnya kan zaman awak belajar kat universiti ni zaman yang paling seronok sekali dengan kawan-kawan. Madam. Yeah. Saya lupa satu madam. Yeah. Kawan saya kat kampus. Afi Abdullah. Dah lah. Laki. Diorang bantu saya waktu saya kena ACL madam. Dah. Yelah Man, buat video Man, hantar kat madam. Okey, baik. Okey, so macam tadilah macam semua rakan-rakan share dan juga saya pasti rakan-rakan yang lain yang tak share ni pun
pasti anda dah senaraikan dah nama-nama kawan yang rapat dengan anda, yang baik dengan anda. And then anda pun dah senaraikan dah apakah personality diri mereka yang anda kagum, yang anda sangat appreciate hubungan anda dengan dia. So back semula tadi, sebenarnya zaman universiti ni lah, zaman paling seronok sekali dengan kawan. Percayalah bila awak dah habis belajar nanti, and then bila awak kerja, awak susah nak cek timing tau, yang sama dengan kawan awak. Contoh katakanlah awak kerja ni, kawan awak kerja tu, kawan awak dekat sini, kawan awak kerja kat sana. So bila nak kumpul tu sangat susah. So hargailah waktu momen dekat universiti ni, create momen sebab banyaknya. Alright? Kadang-kadang kita rasa macam sibuk lah, ataupun rasa macam nak duduk sorang-sorang lah, kan? Tapi nanti awak akan rindu tahu kenangan-kenangan dengan kawan-kawan ni. Macam tadi Iman, dia akan rindu dengan geng-geng dia. Mana tahu nanti tiba-tiba Imran Imtiaz kerja kat London, Iman Hakim kerja kat Korea. So bila nak jumpa, susah kan? So waktu sekarang ni lah awak create lah momen dengan rakan-rakan anda, right? Yang penting jangan lupa kawan-kawan yang lain juga Iman. Macam Afi ni, kesian dia awak tak mention tadi. Okay, so itu sahaja. Terima kasih kepada Nurin dan juga Nurin. Madam, saya mention tadi, madam. Nurin. Dia tapi dah hujung dia bawa mention. Okay, terima kasih kepada Nurin Akila dan juga Nurin Afika. Okay, ini contoh contoh macam mana awak nak panjangkan session pembentangan in case kalau akan datang dapat tajuk pendek-pendek. Saya nak penuhkan. Contoh satu grup tu katakan 30 minit. So bolehlah buat aktiviti, boleh berkomunikasi, berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain. Alright, boleh Nurin? Okay, tapi so far slide cantik. Alright, slide cantik. Kemudian anda punya huraian dan contoh pun bagus. Okay, maksudnya tak adalah kaku. Nampaklah anda ni faham dengan tajuk yang nak dibentangkan. Okay, so kita beranjak kepada kumpulan yang kedua. Iaitu kumpulan daripada Muhammad Hilmi dan juga Haris Aiman berkaitan perkembangan remaja dan rakan sebaya. Okay, kedua-dua ahli kumpulan ni dah bersedia? Sudah, madam. Okay, sudah Okay, jadi saya persilakan Hilmi dan juga Haris Aiman. Silakan. Mana muka Haris Aiman? Ni Hilmi je. Okey, ada pun. Ada. Kita seorang je bentang. Okey. Madam dah boleh start? Ya, dah boleh start. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya Hilmi dan Haris akan bentangkan tajuk tentang perkembangan remaja dan rakan sebaya. Okey, apa itu remaja? Remaja dikatakan seseorang yang berusia di antara 11 hingga 21 tahun, iaitu merupakan transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa yang melibatkan pelbagai perubahan. Okey. Next. Iklan. Ini korang dengar betul-betul sebab apa yang dalam slide ni apa yang dalam quiz ada jawapan yang tak ada dalam slide. So jawapan dia apa yang kita orang cakap lah. Okey. Okey, perkembangan remaja ada 3 utama. Yang pertama fizikal. Perkembangan fizikal. Contohnya tubuh badan. Bagi yang asas untuk lelaki ataupun perempuan, apa yang berubah ialah contohnya ketinggian,
Bau badan, lepas tu tumbuh bulu tumbuh bulu di bahagian badan. Okey, lepas tu yang kedua rupa muka. Okey, bagi remaja akan mula tumbuh jerawat pada muka. Kalau macam untuk lelaki, special bagi lelaki, lelaki akan tumbuh misai dan juga janggut. Okey. Yang kedua ialah intelek, iaitu cara pemikiran. Remaja ni semakin lama semakin dapat berfikir secara rasional. So bila membuat sesuatu keputusan tu, dia dapat fikir sama ada keputusan tu baik ataupun buruk. Contohnya kita belajar. Okay, kita belajar macam mana suasana ni untuk dapat apa yang kita belajar tu. Kalau kita belajar suasana bising, so kita akan diganggu oleh bunyi bising tersebut. So kita kena pilih buat keputusan sama ada kita kena buat keputusan, kita kena duduk tempat yang senyap lah untuk lebih fokus untuk belajar. Okay, yang ketiga, sosial. So bagi remaja, dia akan semakin lama kebanyakannya akan mempunyai semakin ramai kawan. So dia akan dengan kawan-kawan ni, dia boleh meluangkan masa antara satu sama lain. Terutamanya untuk sekolah-sekolah yang berasrama lah. Okay. Selain itu, percakapan. Percakapan dia akan bercakap lebih jelas tentang suatu perkara. Contohnya macam isu semasa, dia dapat terangkan dia punya detail-detail dalam isu tersebut. Okay, yang kalau korang nampak yang bawah tu, emosi dan ekonomi, itu kira macam perkembangan remaja sampingan lah. Okay, yang pertama tu emosi. Bagi remaja, emosi mereka akan menjadi semakin sensitif. Macam sekarang, kebanyakan remaja sekarang, dia akan rasa tidak confident atau dikenali macam orang ramai cakap insecure. So dia akan start banding-bandingkan antara satu sama lain. Macam tengok muka orang ni, dia punya muka, dia punya gigi dia rata je putih, tapi macam kita ada macam sengit-sengit sikit. So benda tu tak bagus lah untuk diri kita sebab dia akan membawa kita kepada stres. So yang kedua, ekonomi. Remaja akan mula pandai, contohnya mula pandai menguruskan wang untuk gunaan masa depan. So remaja ni akan mula berjimat lah untuk menggunakan duit. So duit yang simpan tersebut boleh gunakan untuk contohnya macam untuk beli kereta, untuk kahwin ataupun rumah. Okay, ini pula masalah remaja pada zaman ini. Okay, yang pertama pengaruh kawan. Pengaruh kawan ni biasanya akan pengaruh kawan yang negatif biasanya akan mengundang kepada gejala sosial seperti dadah, rokok, vandalism. Jadi remaja ni dia mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. So dia rasa macam kalau macam rokok orang akan pandang macam hebatnya kita isap rokok. Boleh buat apa.
Lepas tu yang kedua pendidikan. Pendidikan ni macam kita kan Islam, so terutamanya agama. Puncanya daripada mereka remaja ni tidak fokus dalam kelas. Dia contoh macam ngantuk dalam kelas, berbual dengan rakan. So bila dia tak fokus, dia tak dapat apa yang cikgu mengajar. So apa yang tak dapat, so dia akan, contoh kita belajar civic, kita belajar pasal adab-adab. So bila kita dapat benda tu, so kita tidak dapat pakai untuk dalam kehidupan lah. So akan hilang akhlak dalam diri. So dia kesannya nanti contohnya dia boleh mula memberontak kepada ibu bapa sebab contoh tak dapat apa yang dia nak. Okay. Yang ketiga, emosi tidak stabil. Emosi tidak stabil ni punca dia sebab remaja ni tidak dapat mengawal emosi yang mereka ada. Contohnya macam bercinta masa sekolah. Benda ni sebenarnya bercinta ni bukanlah perkara yang penting bagi remaja, lagi-lagi di sekolah. So pada awal kiranya macam mereka ni yang bercinta akan suka-suka foya kan sama-sama. So bila dah orang kata ada orang yang lebih menarik lah, dia akan putus. Lepas tu bila putus cinta tu, dia akan mengganggu like dia punya emosi. So kesan dia, remaja ni akan lebih suka untuk sendirian berfikir tentang masalah emosi dia. Lagi contoh bila orang kacau atau ganggu dia, dia akan mula cepat marah. Yang terakhir adalah teknologi. Yang seperti yang kita tahu, teknologi ni semakin berkembang dari semasa ke semasa. So akan terdapat banyak gadget canggih yang dikeluarkan dan mampu milik untuk lagi-lagi untuk remaja. Benda yang perkara yang biasa remaja lakukan dengan gadget iaitu dengan permainan video. So permainan video ni sebenarnya tidak salah, tapi dia akan memberi masalah bila kita ketagih kepada permainan video tersebut. So bila ketagih, dia akan mula menjadi masalah dalam contoh menguruskan masa, membazir duit. Selain itu terpengaruh dengan budaya luar. Contohnya bila dalam game tu, dalam permainan video tersebut, contohnya ada perkara contoh pasal tentang gangster. So like remaja cuba untuk tiru benda tersebut dalam kehidupan. So benda tu tak bagus untuk diri mereka. Okay. Okay, seterusnya rakan sebaya. Definisi rakan sebaya sama macam yang pembentang sebelum ni katakan, iaitu rakan sebaya adalah sahabat yang sama umurnya. Rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam perkembangan remaja. Remaja sering menilaikan diri sendiri dengan menggunakan rakan sebaya sebagai panduan. Rakan sebaya penting dalam perkembangan remaja kerana
remaja dia sering pandang dekat rakan sebaya diorang. Diorang compare diri dengan rakan diorang. Tengok siapa lagi pandai, siapa lagi cergas, siapa lagi kuat apa semua. Jadi peranan rakan sebaya dalam perkembangan remaja ni ialah yang pertama, membentuk diri remaja. Membentuk diri remaja maksudnya adalah rakan sebaya ni dia menunjukkan sifat-sifat positif kepada remaja-remaja supaya remaja nanti dia dapat membentuk diri yang positif dan akan dapat tahu hala tuju diorang pada masa akan datang. Seterusnya, rakan sebaya perlulah menjadi pendengar yang baik kepada remaja-remaja yang lain. Diorang perlulah sentiasa mendengar masalah-masalah yang remaja ada. Contohnya macam yang katakan tadi, masalah sosial, teknologi, apa semua. Okey. Lepas tu seterusnya, sentiasa bersedia untuk membantu. Bila kita, rakan sebaya, dah mendengar tentang masalah-masalah yang remaja tu ceritakan, kita perlulah membantu diorang. Tolong diorang macam mana nak selesaikan masalah tu. Cara yang paling bagus untuk selesaikan masalah tu tanpa masalah tu menjadi lagi teruk. Kesimpulannya, perkembangan remaja ni berkait sangat rapat dengan rakan sebaya. Kerana rakan sebaya adalah memainkan peranan yang paling penting dalam perkembangan remaja sebab waktu sekolah, remaja akan sentiasa dikelilingi rakan sebaya mereka. Itu saja daripada saya dan Hilmi. Terima kasih. Untuk kuis, kejap ya. Okey, sila masuk kuis. Saya dah bagi link dekat chat. Boleh masuk. Tapi pemenang untuk nombor 1, 2, 3, sorry lah tak ada hadiah. Jangan risau, hadiah tu bukan syarat wajib. Tu atas ikhlas, atas ihsan ya. Alright, so dah ada link kat ruangan chat. Haris Aiman dah kongsikan. Jadi Alai boleh masuk Okay, Iman Hakim dah Okey, masuk. boleh masuk. Okay. Cukup 20 ataupun lebih 20 baru start Haris? Okey. Okay, baru 9 orang ni. Okay, cepat sikit. Okay, dah 6.24 ni. Kalau habis awal ni, so tak payah sampai ke 7. Alright, dah 14 orang. Hamilton, wow, siapa ni? Hamilton. Okay, 18, lagi 2 orang.
Lagi 2 orang je ni, lagi 2 orang je ni. Siapa lagi? Kita ada 26 kat sini. Tolak saya dengan pembentang Hilmi dan juga Haris. Patut ada 23. Alright. So patutnya dia boleh masuk lagi ni. Oh ada Kak Lin sekali. Okay. So tolak. Patutnya dia lebih juga. 19. Okay, lagi seorang. The chosen one. Cepat. Awaklah Seville untuk kumpulan ni. Okay, masuk. 26 tolak 4 patutnya 22. Siapakah orang terakhir? Kita ada Zahid, Nurakila. Hanbiul pun ada Ayo masuk. Soalan senang. Ada berapa soalan Hilmi? Ada 9. Tak silap. 9 soalan sahaja. Susah nak trace nama sebab dia tak nama samaran. Lulu, Wales, Hamilton. Alright. Delicious BB. Alright, we start. Ada sound tak Haris? Ada jap. Saya share yang ada sound. Okay. Okay, saya bagi lagi 30 saat je.
pemenangnya Muhaimin. Tahniah. Okey, baik. Tempat pertama Muhaimin, Tania. Tempat kedua Wells. Siapa Wells? Siapakah? Saya madam. Siapa tu? Adwa Awati. Dua awati. Okey, Tania. Dan tempat ketiga Nora Syikin Abdullah. Okey, Tania diucapkan para pemenang. Okay, Hilmi, Haris, ada apa lagi? Last word. Dah tak ada dah madam. Itu saja. Itu saja. Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada Haris dan juga Hilmi di atas pembentangan tadi. Okey, so agak detail yang dikongsikan oleh Hilmi dan juga Aiman. Tapi menariknya mereka hanya letakkan point saja di slide. Alright, untuk penghuraian ataupun untuk penerangan tu mereka sampaikan melalui lisan. Okay, so siapa yang tak fokus, yang tak dengar, so dia tak dapat tangkap lah ataupun tak boleh jawab lah quiz dengan baik. Okay, so siapa yang top 3 tu maksudnya dia fokus dengan apa yang disampaikan oleh Helmi dan juga Haris Aiman. Okay, so Alhamdulillah selesai sudah tajuk tajuk perkembangan remaja dan rakan sebaya. Okay, jadi anda semua ni remaja ke ataupun orang dewasa? Berdasarkan penerangan daripada Haris dan juga Hilmi. Kami semua remaja. Okay, sekarang umur sekarang berapa? 19. 19. Okay, so anda semua sekarang berada dalam fasa remaja. Masa ni lah nak cari kawan yang betul, nak cari kawan baik ataupun mungkin ada yang siapa yang berpasangan bercinta tu, masa ni lah zaman nak merasai zaman cinta monyet kan. Ataupun pada masa ini mungkin ada yang berlaku perubahan dari segi fizikal macam dikongsikan. Mungkin masa ni lah tiba-tiba tumbuh janggut, jambang kan. Ketinggian makin menaik mendadak kan. Perempuan ada perubahan fizikal dia sendiri. Kemudian dari segi emosi, kalau dulu fikir main je zaman kanak-kanak. Tapi bila dah remaja ni, emosi mudah swing. Kejap-kejap budi, kejap-kejap happy, kejap-kejap rasa sedih, kejap-kejap marah, sensitif terlebih, senang kata lah. Bila remaja ni merupakan fasa kritikal, okey. Tapi itu bukan bermakna fasa remaja ni anda boleh macam break the rules ataupun awak nak break the leg kan, nak buat benda yang jahat-jahat je. Masa remaja ni juga boleh cari benda-benda yang baik untuk improvement diri sendiri. Join lah apa aktiviti dekat kampus ni yang bagus, yang sebenarnya aktiviti-aktiviti di kampus ni awak boleh masukkan dalam resume awak masukkan dalam resume sebagai antaranya pencapaian ataupun pengalaman. Sebab nanti awak fresh grad ni nak cari kerja, orang mesti akan tanya apa pengalaman awak. Awak nak cakap pengalaman kerja tak ada kan sebab fresh grad. Jadi melalui pengalaman semasa join aktiviti-aktiviti inilah awak boleh sampaikan ataupun tuliskan dalam resume anda. Okey, untuk ahli kelas kita ada salah seorangnya macam Nurin Akilah. Nurin Akilah binti Norehan, dia memenangi tempat sagu hati untuk pertandingan resume terbaik bagi bengkel EMPK. Alright, so Tania diucapkan. Okay, Tania. Terima kasih juga kepada para pelajar yang join macam Nurin Afika, Noah Syiki, Nabil Fahid, Daiwa Amri dan juga pelajar-pelajar lain. Okay, so terima kasih kerana join. Untuk akan datang, kalau ada apa-apa event lagi program, jemputlah join ya. Sebabnya ini pun antara salah satu cara untuk anda tingkatkan ilmu, tingkatkan kemahiran dan juga untuk improvement diri sendiri. Terutama nanti bila kerja. Bila kerja, sekarang zaman online kan awak belum betul-betul terdedah dengan macam mana suasana berkomunikasi, bersosial. Alright, so melalui program-program inilah anda nak polish soft skill anda semua, alright? Okey, Kak Lin ada nak cakap apa-apa ke? Tak okey je, suara tak ada. Okey, so Kak Lin ni batuk-batuk selalu. Batuk-batuk teruk sekarang ni. Right, so semua pun sama macam Kak Lin. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, sekarang musim ni kejap panas, kejap sejuk, kejap hujan kan. Okey, jaga keselamatan, jaga diri. Yang penting cukup makan, cukup tidur. Jangan stres-stres. Dan sebelum saya ending, untuk makluman, video refleksi anda dikehendaki hantar sebelum 30 hari bulan Jun. 30 hari bulan 6, pastikan semua kumpulan hantar video resume pula. Video refleksi wacana semarak patriotisme kepada saya. Alright? Boleh hantar melalui Telegram. Sebab ni Telegram dia besar dia punya storage dia. And then kalau siapa yang macam dah lupa ataupun tak sempat join secara sepenuhnya, boleh tengok balik kat YouTube, Unit Kejayaan Counselling UiTM Campus Pasir Gudang. Tengok balik top wacana semarak patriotisme berkaitan PRU pilihan raya.
pasal undi. So tengok balik situ and then buat video refleksi secara berkumpulan. Dihantar sebelum 30 hari bulan 6. Okay, jelas semua? Jelas madam. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih madam. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Terima kasih.